Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimo Farizon bin Yusuf. Hari ini saya akan menyempurnakan tugasan 3 bagi BMMB 1074, iaitu peranan dan pemikiran tokoh dalam memertabatkan bahasa Melayu. Terdapat dua tokoh yang saya ambil bagi tugasan ini. Yang pertama ada Abdullah Munsyih dan yang kedua adalah Nik Safiah Karim. Bagi Abdullah Munsyih, nama penuh beliau adalah Abdullah bin Abdul Kadir Munsyih. Beliau lahir pada 1796 di Kampung Laut, Kelantan, Malaysia. Beliau juga telah meninggal dunia pada 1854 di Singapura. Abdullah Munsyih juga merupakan orang Melayu. Pekerjaannya adalah penulis, sejarawan, pendidik, penterjemah dan tokoh kebudayaan. Beliau menuturkan bahasa Melayu. Antara sumbangan utama bagi Abdullah Munsyih adalah penulis, penterjemah dan salah seorang perintis kesusasteraan Melayu moden. Bagi Nik Safiah Karim pula, nama penuh beliau adalah Nik Safiah binti Karim. Beliau lahir pada 19 Jun 1945 di Kampung Tok Sangkut, Bacok, Kelantan, Malaysia. Nik Safiah Karim juga merupakan orang Malaysia. Pekerjaan beliau adalah seorang pengarang, ahli bahasa, pendidik dan pakar dalam bidang linguistik dan kesusasteraan Melayu. Beliau juga merupakan seorang penutur bahasa Melayu. Nik Safiah Karim mempunyai bidang kepakaran dalam bidang linguistik, tata bahasa Melayu, kesusasteraan Melayu dan pendidikan bahasa. Antara peranan Munsyih Abdullah dalam memertabatkan bahasa Melayu adalah yang pertama, menjadi penterjemah dan penyebaran ilmu. Abdullah Munsyih menterjemah karya-karya dalam bahasa asing seperti hikayat Panca Tanderan dari bahasa Hindi dan Inggeris ke dalam bahasa Melayu yang memperkayakan lagi khazanah kesusasteraan Melayu. Terjemahan beliau ini bukan sahaja menyebarkan ilmu, tetapi juga mengadaptasi dan memperkenalkan unsur-unsur baru dalam bahasa Melayu. Yang kedua adalah pemodenan bahasa Melayu. Abdullah Munsyih membawa perubahan dalam penggunaan bahasa Melayu dengan mencipta perkataan-perkataan dan ungkapan baru untuk menggambarkan perkara-perkara yang timbul akibat pertemuan kebudayaan Timur dan Barat. Sebagai contoh, beliau memperkenalkan istilah-istilah baharu yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perdagangan pada zaman itu, seperti yang terdapat dalam tulisan beliau mengenai pelayaran dan perniagaan. Ini menunjukkan bahawa beliau berusaha untuk menjadikan bahasa Melayu lebih relevan dengan konteks zaman moden. Yang ketiga, Abdullah Munsyih juga menggunakan bahasa yang jelas, tepat dan rasional. Berbeza dengan penulis-penulis sebelumnya yang lebih cenderung menulis dalam bentuk hikayat yang sering mengandungi elemen khayalan, Abdullah Munsyih menulis dengan gaya yang lebih jelas, tepat dan rasional. Beliau memperkenalkan gaya penulisan yang berfokus kepada pemikiran logik dan realiti. Ini membantu menjadikan bahasa Melayu lebih moden dan sesuai untuk menyampaikan idea-idea yang lebih kompleks. Peranan Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, pelibatan dalam bidang linguistik dan pengajian bahasa Melayu. Nik Safiah Karim adalah salah seorang tokoh yang terkemuka dalam bidang linguistik Melayu. Beliau telah menghasilkan banyak karya-karya ilmiah yang memberi sumbangan besar dalam pengajaran dan pengembangan bahasa Melayu. Antara karya terkenal beliau ialah Tata Bahasa Dewan yang ditulis bersama beberapa ahli bahasa yang lain, Malay Grammar for Academics and Professional, dan beberapa persoalan sosiolinguistik bahasa Melayu. Buku-buku ini menjadi rujukan utama dalam pengajian bahasa Melayu, terutamanya dalam bidang tata bahasa, sintaksis dan sosiolinguistik. Yang kedua, meningkatkan kualiti pengajaran dan pendidikan bahasa Melayu. Sebagai seorang ahli akademik dan pendidik, Nik Safiah Karim telah memberi sumbangan yang besar dalam memperkukuh sistem pendidikan bahasa Melayu. Beliau pernah menjawat jawatan sebagai Dekan Fakulti Sastera dan Sosial, Ketua Jabatan Pengajian Melayu dan Pengarah Akademi Pengajian Melayu di Universiti Malaya, yang memberi impak langsung kepada pengajian bahasa dan sastera Melayu di peringkat universiti. Melalui jawatan ini, beliau berusaha untuk memajukan pengajaran dan penyelidikan bahasa Melayu dalam konteks akademik. Yang ketiga, pelibatan dalam organisasi dan inisiatif bahasa Melayu. Nik Safiah Karim terlibat secara aktif dalam pelbagai organisasi yang memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu. Antaranya adalah pelibatannya dalam Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sebagai timbalan ketua pengarah dan juga sebagai ahli lembaga pengelola DBP selama 14 tahun. Beliau juga merupakan ahli dalam Majlis Bahasa Melayu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia MABIM, yang mempermainkan peranan yang penting dalam memajukan bahasa Melayu di negara-negara serumpun.
Seterusnya, saya akan menyatakan banding beza peranan antara tokoh Abdul Munsyi dan Nik Syafiq Karim. Persamaan antara mereka ialah mereka berusaha untuk menyebarkan dan memartabatkan bahasa Melayu. Seterusnya, perbezaan. Yang pertama, dari segi sumbangan kepada dunia kesusasteraan dan pendidikan. Bagi Abdul Munsyi adalah tokoh pelopor dalam pengembangan kesusasteraan Melayu moden. Karya-karya awal beliau seperti Syair Singapura Terbakar adalah contoh pertama karya sastera Melayu yang menulis mengenai peristiwa sejarah dan realiti sosial yang berlaku di masyarakat Melayu pada masa itu. Abdul Munsyi juga dikenali kerana menyemarakkan penerbitan dan percetakan buku dalam bahasa Melayu yang memberi impak besar kepada pengembangan kesusasteraan Melayu pada abad ke-19. Bagi Nik Syafiq Karim pula, Nik Syafiq telah memberi sumbangan besar dalam bidang linguistik, terutama dalam pengajaran dan kajian bahasa Melayu yang lebih akademik. Beliau telah menyusun dan memperkemaskan tata bahasa Melayu dengan penerbitan buku-buku yang menjadi rujukan utama dalam bidang ini. Sebagai seorang pendidik dan pakar linguistik, beliau juga banyak terlibat dalam perjuangan bahasa melalui organisasi dan persatuan linguistik serta kursus-kursus pendidikan yang memperkenalkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmiah. Yang kedua, gaya penulisan. Bagi Abdul Munsyi, gaya penulisan Abdul Munsyi lebih bersifat naratif dan praktikal, seringkali menggunakan bahasa yang lebih mudah dan jelas, sesuai dengan tujuan untuk menyampaikan cerita atau sejarah kepada masyarakat pada masa itu. Beliau tidak menulis kisah-kisah yang tidak berasas atau berkhayalan, tetapi lebih kepada idea dan pengalaman peribadi serta peristiwa sejarah. Bagi Nik Syafiq Karim pula, beliau lebih cenderung kepada penulisan ilmiah dan akademik yang berfokus kepada struktur dan tata bahasa. Gaya penulisannya yang lebih teknikal, formal dan terperinci sesuai dengan kedudukannya sebagai pakar linguistik. Beliau menulis untuk memperkukuh keilmuan bahasa Melayu dan memberi rujukan yang tepat dan sistematik dalam kajian bahasa Melayu. Bagi pemikiran Abdul Munsyi, yang pertama, beliau menegaskan bahawa orang Melayu perlu mempelajari bahasa Melayu. Yang kedua, beliau berminat untuk mempelajari dan mendalami lebih lanjut dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, beliau menjelaskan betapa ruginya orang Melayu yang tidak mahu mempelajari bahasa Melayu yang merupakan bahasa mereka sendiri. Yang terakhir, beliau melihat bahawa nahu bahasa Melayu yang ditulis oleh orang asing itu hanyalah pengubahsuaian nahu bahasa mereka sendiri yang cuba dipaksakan ke dalam bahasa Melayu. Pemikiran Nik Syafiq Karim pula, beliau mahu mertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmiah. Beliau menekankan bahawa pendidikan adalah penting dalam memertabatkan bahasa Melayu. Yang ketiga, beliau melihat bahasa Melayu bukan hanya sebagai bahasa tempatan, tetapi sebagai bahasa serantau yang berperanan penting dalam hubungan antara negara-negara serumpun di Asia Tenggara, khususnya melalui Majlis Bahasa Melayu Brunei, Darussalam, Indonesia dan Malaysia, MABIM dan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu, MABM. Beliau juga berusaha untuk memperjuangkan kedudukan wanita dalam masyarakat. Beliau percaya bahawa wanita mempunyai peranan penting dalam memertabatkan bahasa dan memajukan sistem pendidikan. Beza pemikiran antara tokoh. Persamaan, kedua-dua tokoh ini menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap bahasa Melayu. Perbezaan, yang pertama, fokus dan pendekatan dalam memertabatkan bahasa Melayu. Abdul Munsyi bersifat lebih praktikal dalam pendekatannya terhadap bahasa Melayu. Beliau lebih tertumpu kepada penyusunan dan pembaharuan bahasa melalui terjemahan karya-karya asing dan penulisan sejarah serta memberi penekanan kepada fungsi bahasa dalam kehidupan seharian masyarakat Melayu pada zaman tersebut. Bagi Nik Syafiq Karim pula, beliau lebih akademik dengan pendekatannya terhadap bahasa Melayu. Sebagai seorang ahli linguistik, beliau memberi fokus kepada kajian tata bahasa, sosiolinguistik dan pendidikan bahasa Melayu di peringkat universiti. Beliau memperkenalkan kajian ilmiah mengenai bahasa Melayu serta banyak menyumbang ke dalam penulisan buku tata bahasa yang menjadi rujukan utama dalam pengajaran bahasa Melayu di peringkat tinggi. Kedua, sumbangan dalam bidang sosial dan wanita. Abdul Munsyi tidak terlibat dalam perjuangan sosial atau aktiviti luar bahasa. Sumbangannya lebih kepada penulisan, terjemahan dan pengajaran bahasa Melayu dalam konteks kolonial. Bagi Nik Syafiq Karim, Profesor Dr. Nik Syafiq Karim bukan sahaja aktif dalam penjagaan bahasa Melayu, tetapi juga berperanan dalam gerakan sosial, terutama dalam pergerakan wanita dan pendidikan. Beliau mengasaskan Pertiwi dan terlibat dalam pelbagai inisiatif sosial yang memberi kepentingan kepada kesejahteraan wanita dan pendidikan wanita. Haji pembatangan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.